rahimahullah ta'ala, dan telah difatwa oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Yang mana Ibnu Hajar ada dua yang terkenal. Satu Ibnu Hajar Al-Haythami. Satu Ibnu Hajar Al-Haythami, satu lagi Ibnu Hajar Asqalani. Ada dua orang, jangan bertukarlah. Ibnu Hajar Haythami dia ahli fiqh lah, ulama fiqh. Ibnu Hajar Asqalani dia sebenarnya ulama hadis, tapi adalah kitab-kitab dia kan. Dia fatwakan, dia kata sah sembahyang, dengan sah sembahyang apabila menanggung oleh orang yang sembahyang itu akan bangkai lalat, jika ada pada tempat itu masyaqqah, memelihara daripadanya kerana sangat banyak. Ni dia punya fatwa sendiri lah, kita baca lah, kan khilaf lagi. Dia kata kalaulah seorang tu sembahyang ada bangkai lalat, maksudnya lalat mati masa dia sembahyang, dekat badan atau dekat baju dia lah, dekat dalam poket ke, maka sah. Kerana lalat ni ataupun serangga ni payah kita nak jaga. Kalau ada, dimaaf. Hujah-hujah dia adalah, kita dah tahu lalat dimaaf nisbah air. Kan kalau kena air, kan lalat tu kita suruh Nabi suruh selam lagi tu. Maknanya kita faham, kalau kalau lalat kena air, maaf. Dan dikiaskan serangga pun sama. Serangga, kalau lalat pun maaf, serangga yang lain pun macam nyamuk, semut, samalah dengan lalat. Okay. Takkan Nabi nak sebut satu-satu. Lalat semua apa, bubuk lah apa, kan banyak. Okay. Maka dikiaskan, dimaaf. Maksudnya apa? Memanglah dimaaf nisbah air. Yang dimaaf adalah nisbah air, dengan maksud kena air. Nabi suruh celup, tapi Nabi tak cerita tentang kalau ada dekat baju semayang kan. Dia kata maknanya kalaulah Nabi suruh celup, membawa maksud dia tak najis lah, ataupun dia maaf. Bila dia maaf, boleh makan, kena dekat semayang, bolehlah juga masa nak semayang. Dia kiyah gitulah, kiyah gitu. Tak apalah, macam mana kita baca. Yang mana dekat lalat tu ada, sebelahnya ada racun, sebelah lagi ada, sebelah sayap dia kan ada penawar. Kajian. Jadi begitulah Ibnu Hajar kata, kalau lalat pun Nabi suruh selam, kalau nak lalat tu bangkai tu najis, takkan Nabi suruh selam. Dia kata gitu. Ini pun bukan pendapat muktamad, ini pendapat dhaif. Dengan maksud, jika ada lalat dalam poket kita, tak sah sembahyang. Kita kata gitu dulu. Tapi pendapat dhaif, sah sembahyang. Gitu je lah. Dan dinaqal orang daripada Syekh Hafni. Dinaqal orang daripada Syekh Hafni dan Syekh Azizi. Bahasa lain ada dengar macam tu. Macam kata qil, pernah terdengar, ada riwayat. Mana bukti? Tak adalah, tapi adalah dengar. Itu begitu aja. Dan dinaqal orang, dengar cerita, gitu. Gitulah. Syekh Hafni dan Syekh Azizi, bahawasanya seorang jika mendapat ia kemudian daripada selesai sembahyang, lepas sembahyang dia perasan ada kulit kutu. Siapa nak tengok kulit kutu? Kulit kutu, siapa nak tengok? Macam mana kulit kutu? Kulit kutu tak nak kan? Kutu pun jangan-jangan tengok. Ini dengan kulit je. Tak, kalau kata kulit kutu sekalipun, masa ni kita tahu tu kutu kecil sangat.
Okey, ada kulit kutu. Okey, kita kiaskan benda lain lah. Sayap ke katu, kiaskan lain-lain lah. Kaki semut, bah lagi kecil. Nak nampak je ni kaki semut. Kiaskan yang lain-lain. Jumpa lepas sembahyang, jumpa dekat lipatan serban. Macam mana? Lipatan serban, celah-celah serban. Kemudian atau pada penjahitan kain. Ni, kan jahit kan ada tempat lipat-lipat lah. Penjahitan kan, lipat-lipat, poket sekali dah tu. Jumpa apa? Kulit kutu. Jumpa kulit kutu. Niscaya tiada wajib mengulangi akan dia. Tak wajib ulang. Tak wajib ulang. Kerana tiada diberati dengan periksa tilik pada tiap-tiap kali sembahyang, dan berkata keduanya itulah yang muktamad. Lepas sembahyang perasan ada sayap kelkatu, kulit kutu, kaki semut dekat lipatan-lipatan. Bahasa lain, tempat yang payah, tempat yang kalau katalah nak cek setiap kali nak sembahyang macam tak logik aja, gitu. Macam tak logik. Tak perlu qada. Tapi kalau tempat tu tempat yang mudah, untuk contohnya ada dekat mana yang mudah? Dalam poket mudah ke susah? Dalam poket rasanya mudah. Yang susah dekat lipatan-lipatan tu susah. Dalam poket mudah, maka tak sah. Dalam poket tak sah sebab dia mudah. Gini, jika jumpa bangkai-bangkai serangga di tempat yang tersorok pada badan ataupun pada baju, pada kain, maka dan sedar tu selepas sembahyang, maka tak perlu diqada lagi. Tapi dan pastinya dia kena yakinlah yang masa dia sembahyang tu ada benda tu. Kalau dia kata entah masa dia berjalan nak balik rumah tu baru kena, sampai rumah dah setengah jam dah, boleh jadi begitu. Itu tak perlu qada dah. Ini dia yakin ada. Yang mana tempat tu tempat yang tersorok. Tapi kalau tempat tu bukan tempat tersorok, kalau tempat tu tempat yang mudah, dia tak nampak tu mudah, maka tak maaf. Contohnya kat sini ke ada, tengok apa benda melekat ni. Tengok semut terpenyek. Semut terpenyek lah, betul dia melekat. Semut, tak maaf. Bila ni tak maaf ni? Ketika lepas sembahyang baru dia sedar. Dan dia yakinlah masa sembahyang ada yang tu. Habis. Yang lagi. Okey. Masuk kita, sebenarnya yang tadi hari tu kita nak sambung yang itu sampai habis. Stesen ni bukan kat situ, stesen dia kat sini. Tapi nak macam mana? Hari tu dah lewat dah. Dan bermula segala syarat bagi maaf. Daripada najis dengan nisbah bagi sembahyang itu 3 syarat. Nampak? Disebut juga. Segala syarat maaf, najis itu maaf. Ada dekat badan, ada dekat baju, dimaafkan. Bukan. Ada dekat badan, dia khususkan ini bukan maaf air, maaf nisbah sembahyang. Maknanya ada dekat badan ataupun ada dekat baju. Disebut di maaf, mesti dia kata nisbah bagi sembahyang. Ini antara ulangan yang mana kalau kita sebut, okeylah sikit sangat maaf. Maaf bagi apa? Maaf bagi air, maaf bagi sembahyang tu masuk dekat bahagian maaf bagi makan, maaf bagi berubat. Tu bila sebut maaf aja, tak apa, takkan tak maaf kot, maaf. Bila sebut maaf aja, terus dia terbahagi banyak. Nampak juga ni. Dan segala syarat bagi maaf, najis tu tapi maaf. Ada nisbah sembahyang. Bila sebut nisbah sembahyang, baju ada 3, baju, badan dengan tempat sembahyang. Itulah nisbah sembahyang. 3.
Pertama, jangan ada bercampur ia dengan ajnabi. Ajnabi ni asing. Jangan ada bercampur ia dengan benda asing daripada ketiadaan darurat. Okey. Najis yang dimaaf, contohnya darah. Darah tu darah ajnabi, darah asing, bukan darah dia. Darah dia dah akan cerita nanti. Bukan darah asing. Kita dah sebut darah dia. Apa maksud darah asing? Mungkin nyamuk juga adalah darah asing. Walaupun dia isap darah kita, dah bincang banyak kali kan, nyamuk isap darah kita, darah tu dah jadi darah nyamuk dah. Kita geram, kita picit, keluar dalam perut nyamuk tadi darah. Tu dia panggil darah ajnabi atau darah asing, ataupun bukan darah kita. Sebab dah masuk perut nyamuk, jadi dia punya. Jadi tak kisahlah, buatlah, kiaskanlah dengan kutu ke apa ke, darah memang terpercik ke daripada mana-mana orang kena tembak ke apa ke, buatlah contoh pun. Sikit maaf, banyak tak maaf. Kita dah tahu dah bab tu. Kena khatam dulu bab tu. Darah ajnabi, darah asing, ketika sembahyang, sikit maaf, banyak tak maaf. Okey. Sikit pun kita dah bahas panjang lebar. Sikit dia ada yang kata besar 5%, besar 10%, besar 2, besar tapak tangan dan sebagainya. Yang muktamadnya besar 10%. Jadi darah tadi tu dimaafkan, sebut dimaaf. Darah asing tadi tu dengan syarat tak bercampur dengan yang lain, tak bercampur ia dengan yang lain. Contohnya tengah dia semayang tu ada nyamuk, dia pecahkan perut nyamuk, keluar bukan, ada nyamuk. Bila ada nyamuk, entah macam ni dia garu ke apa ke, ataupun nyamuk tu kenyang sangat ke, pecah perut dia, ada dekat dia, ada dekat dia darah tadi tu. Kemudian hujan, mercik, kena air hujan, kena dekat darah tadi, tak maaf. Itu maksud dia. Itu payah juga nak terang. Jangan ada bercampur ia dengan ajnabi daripada ketiadaan darurat. Jangan bercampur dengan benda asing, cecair asing. Yang dimaaf tadi tu. Bukan darah aja, apa sahaja yang kita mengaji sebelum ni, bila kata tak apa maaf kat semayang sah, maaf kan. Jangan bercampur dengan benda asing. Benda asing tu biasanya nak bercampur mestilah cecair. Kalau tak cecair, dia tak panggil bercampur. Kalau kena baju tu bukan bercampur, tu pindah kan. Bila sebut bercampur dengan benda lain, maksudnya terkena air. Kita boleh je bagi contoh, terkena air liur, air mata, tu dia akan bahas bawah nanti. Tak boleh bercampur, satu syarat. Kalau bercampur tak maaf walaupun sedikit. Yang kedua, jangan ada dengan perbuatan, sengaja je. Sengaja, jangan ada dengan perbuatan tu sengaja. Memanglah logik lah. Dah lah dimaaf, dia buat dengan sengaja, memang tak maaf lah. Sebab apa dimaaf? Dimaaf sebab dia menyusahkan kita. Maka dimaaf sebab benda tu banyak, benda tu susah, benda tu kecil, maaf lah. Tiba-tiba kita buat dengan sengaja, tak maaf. Siapa suruh sengaja? Itu kata jangan ada dengan perbuatan. Yang ketiga, bahawa adalah ia pada pakaian dan badan. Dalam semayang tu maaflah kalau kena badan dan kena semayang yang sikit dan tak bercampur dengan yang lain tadi. Maknanya ada satu lagi, apa dia? Tempat semayang. Tempat semayang tak maaf. Ada darah setitik dekat tempat semayang. Apa maksud tempat semayang? Bila kita turun tu, bila kita pijak, itu dipanggil tempat semayang. Badan kita dan pakaian bersentuh dengan yang lain, sesuatu, itu namanya tempat. Yang tak bersentuh tak nama tempat. Contohnya yalah, kita orang lelaki pakai biasa sujud, bukan kita ada sejadah, bukan semua sejadah kena kan, kena baju ataupun badan, tak semua. Rasanya berapa persen? 50%, 30%, ada 35% yang kena badan, tangan dan badan kena lantai, kena sejadah. Itu adalah namanya tempat sembahyang. Yang tak kena badan atau pakaian, itu bukan nama tempat sembahyang, walaupun kita panggil tempat sembahyang. Jadi kalau kita pakai baju biasa-biasa, bawah perut dekat pusat ni ke bawah kan, tak kena kan. Ada mana ada orang sujud menerap. Tak kena, itu bukan tempat sembahyang. Dia tak panggil tempat sembahyang. Kita panggil tempat sembahyang juga, tapi istilahnya bukan tempat sembahyang. Jika ada najis di situ, sah sembahyang, sebab dia bukan tempat sembahyang. Bukan tempat sembahyang apa kat bawah tu, bawah perut, tak kena. Kena baru nama tempat sembahyang. Kalau orang perempuan pakai kain tu, dia sembahyang tepi dinding, lepas tu pula ada angin sikit sampai terbang kena dinding tu tempat sembahyang. Jika ada tai cicak dekat dinding tu, tak usah sembahyang dia, sebab dekat tempat sembahyang dia ada najis. Jadi tempat sembahyang adalah
tempat yang bersentuh dengan kita, dengan badan ataupun dengan pakaian. Itu nama tempat semayang. Ketika berdiri, tempat semayang kita tapak kaki aja. Kecil je lah. Orang perempuan ketika berdiri, tempat semayang dia besar. Kadang-kadang lebih besar pada sejadah dia. Dia duk jaga sejadah je, tak kena najis. Luar tu dia tak jaga. Sedangkan pakaian dia habis kena kat luar. Dia tak jaga tempat semayang tu. Tempat semayang bukan sejadah. Okay. Jadi yang dimaaf hanya pakaian dan badan. Yang kata kena darah sedikit dan bukan dia sengaja buat dan tak bercampur dengan apa-apa. Maafkan kalau sikit, nisbah semayang sah dengan syarat. Syaratnya badan dan pakaian sahaja. Tempat semayang tak boleh, tak maaf. Kalau ada kita sujud, alamak, dekat lantai ke dekat sejadah ada najis yang sikit tadi, darah setitik aja ada, tak maaf. Sebab apa? Sebab tempat semayang boleh je nak elak. Tempat semayang tu tak susah untuk dijaga. Kenapa nak maaf? Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, boleh pergi macam-macam. Dan ataupun sengit. Kalau sini ada darah, letak je tangan kat sini. Biarlah sengit sikit pun. Sujud dia macam ni pun tak apalah. Tapi tak dimaaf. Kerana apa? Mudah sangat. Kenapa dimaaf badan dan pakaian? Dia susah sikit. Sebab tu dimaaf. Dia menyusahkan sedikit. Okay. Jadi kalau kena dekat lantai tak maaf. Maka jika bercampur ia dengan suatu yang lain, darah yang dimaaf tadi bercampur dengan yang lain. Yang lain. Maksud yang lain tu apa-apalah. Tiba-tiba ada air hujan kena dekat darah yang dekat tangan kita. Contoh je lah, saya boleh bagi contoh. Nak bagi contoh macam mana lagi? Takkan tiba-tiba orang pergi ludah, orang datang sebelah, tui ludah. Dia ada darah kat sini yang dimaaf. Lepas tu kena air ludah orang tu. Tak maaf dah, batal semayang. Pelik contoh itu. Contoh apa lagi tu tahu? Dia menangis sedih sangat. Ayat neraka, takut menangis menitik. Kena kat situ, tak maaf dah. Tadi maaf. Dah bercampur dengan benda lain, ajnabi. Air mata kan dia punya, air mata tu dipanggil ajnabi ataupun benda asing, tak maaf. Itulah contoh pun dah pelik dah. Tak maaf sebab kena yang lain. Okey. Maka jika bercampur ia dengan suatu yang lain, maka tiada maaf, tak maaf. Dan jika sedikit sekalipun atas qaul yang muktamad, sikit pun bercampur, alamak. Setitik darah dengan setitik air hujan je pun, setitik air liur meleleh, air liur tak kena tempat darah tu dekat kaki dia yang dimaaf tadi tu kata tu. Alah sikit setitik dengan setitik, tak maaf juga atas qaul yang muktamad. Pendapat muktamad tak sah juga dengan maksud tak dimaafkan adalah. Dan kata setengah ulama, dimaaf jika sedikit kerana masyaqqah. Khilaf lah. Ulama yang kedua kata kalau sikit maaf. Yang bercampur tadi tu sikit, setitik dengan setitik, maaf. Tapi kalau darah tu setitik, air tu 10 titik, tak maaf. Itu pun bukan muktamad. Bukan muktamad. Yang muktamad sikit pun tak maaf. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata jangan ada dengan perbuatan yang sengaja pula dia bagi contoh macam mana. Dan jika keluar darah atau nanah itu, darah, nanah, air bisa, tiga tu benda air bisa yang bercampur dengan darah tu kan, tiga benda ni najis ni, tiga benda ni. Keluar darah, nanah, tambah lagi ataupun air bisa yang bercampur dengan darah tu, air bisa dia panggil tu kan, yang air bisa yang kalau luka ke dia ada keluar macam air jernih tu, lepas tu dia bercampur dengan darah sikit-sikit, dia jadi warna-warna merah-merah cair tu, air bisa lah dia panggil. Dan keluar darah atau nanah itu dengan perbuatan sengaja, seperti dibunuh akan nyamuk, tu dia bunuh akan nyamuk, atau pijat sempat dia bunuh pijat tengah semayang, atau dipicit akan bisul, jerawat tambah lagi. Jerawat sedap picit, okay, sengaja, maka tiada, tak maaf. Dia kata tetapi yang muktamadnya dimaaf jika sikit, bersalahan banyak. Tapi kalau kita kata dia bunuh nyamuk tu sikit, lepas tu saya bagi contoh tu, nyamuk mati, pendapat dhaif kata kerana dia sengaja, darah dalam perut nyamuk yang sikit tu tak maaf juga. Tapi tu bukan muktamad. Yang muktamad maaf walaupun sengaja tu kata. Kalau banyak baru tak maaf. Macam tu juga pijat, macam juga bisul yang dia ada, jerawat yang dia ada dipicit. Di muka ada jerawat kat sini dipicit. Keluar jerawat banyak mana sangat, setitik aja. Maaf walaupun sengaja. Itu yang muktamad. Yang tak maaf dengan dipicit tu sekali darah mengalir-ngalir tak berhenti. Banyak. Maka tak maaf dah sebab dia sengaja.
Sedangkan kita tahu darah yang banyak keluar, banyak mana sekalipun dia maaf janji darah dia kan. Itu bab nanti. Tapi tu tak sengaja. Ini sengaja. Nanti kata, pernah mengajar gitu kan? Darah banyak mana sampai ke kaki pun kan maaf janji darah tu darah dia. Ini darah ajnabi, darah asing bukan darah dia. Kenapa pula tak maaf? Dia kata, sikit baru maaf. Yang sengaja. Tu sengaja tu. Sengaja sikit maaf, sengaja keluarkan darah, keluarkan nanah. Sikit maaf, banyak tak maaf. Okey, sikit maaf, banyak tak maaf. Pendapat yang kedua, pendapat yang kata sikit pun tak maaf juga. Tak apalah, kita ambil yang muktamad. Dan kan saya biasa bagi contoh tu kan, ada nyamuk, dia tengok nyamuk, dia picit nyamuk tu mati. Biasa contoh yang sama je bagi. Nyamuk tu keluarkan darah, darah nyamuk tu darah kita juga, tapi dah lagi darah ajnabi, kena badan kita, nyamuk tu jatuh, darah tu sikit, walaupun kita sengaja, dimaaf, semayang sah. Lepas tu kita pergi dekat kolah, kita ambil gayung, kita ambil air satu gayung, kita ambil, kita celup, maka semua jadi mutanajis. Contoh yang sama yang saya bagi beberapa kali. Lepas tu pula, nyamuk tu kebetulan lah, nyamuk tu dia jatuh, bukan dia jatuh kat bawah, dia jatuh dalam poket kita, masuk dalam poket nyamuk tu. Tak sah semayang sebab yang maaf hanya darah saja, bangkai nyamuk tu tak maaf. Biasalah, saya bagi contoh tu je kat mana-mana pun, nak bagi ingat. Jadi yang disebutkan sini kan dipicit akan bisulnya dengan sengaja. Sikit maaf, banyak tak maaf. Habis. Itu secara umumnya. Yang ini yang banyak pula. Dan bermula syarat bagi dimaaf najis yang banyak pada uruf. Itu dengan 4 syarat. Darah tadi, nanah tadi banyak pun maaf juga. Ada 4 syarat. Nanah, air bisa, darah dan darah tu darah sendiri. Dia tak ada kat bawah, dia tak tulis kat bawah ni. Darah syarat dia darah, nanah, air bisa tadi yang keluar adalah dia punya, bukan orang punya. Dia punya darah, dia punya air bisa, dia punya nanah sendiri. Mungkin juga sebab bisul, mungkin sebab luka kena pisau, mungkin juga sebab berbekam kat kepala, berbekam kat badan, dia keluar darah tak berhenti kan. Sama semua tu. Bila darah tu keluar, kita nak tengok, kita taswir dulu, kita tengok gambaran dulu, baru kita tengok syarat-syaratnya. Gambaran cerita ni, syarat bagi dimaaf najis yang banyak pada uruf dengan 4 syarat tadi, banyak pun darah tu dimaaf, darah, nanah, air bisa. Macam mana keadaannya banyak pun maaf? Kita cerita dulu. Yang pertama, darah tu darah dia, bukan darah orang sebelah. Kalau darah orang lain tak maaf, sikit maaf, terpicit, banyak tak maaf. Darah dia, pertama darah dia. Yang kedua, darah yang dia keluar tu, yang terkeluar tu mungkin luka, bisul, berbekam dan sebagainya. Lepas tu bila keluar, darah tu akan kena badan dia. Dah nama keluar badan dia, keluar kena badan dia, dan akan kena pakaian dia. Okey. Dan dia sedang solat. Jadi macam mana? Kalau sebelum solat, dia kena buat sedaya upaya. Dia kena basuh darah yang keluar tu. Ni sebelum solat, basuh, balut dan sebagainya. Lepas dia basuh apa semua dan dia balut, keluar juga, baru maaf. Dia tak boleh biar nanti kalau balut pun keluar. Dia kena basuh dulu, basuh mana darah-darah yang ada, kemudian dia balut lah. Itu kalau sebelum semayang. Dan ketika dia semayang, balutan dia keluar darah, tak apalah, barulah dimaafkan tadi tu. Kalaulah tengah semayang keluar darah, itu yang 4 syarat ni. Tapi dia kata, kalau macam tu dimaaf banyak pun, maka dia tak basuh. Tak boleh, dia kena basuh sebelum semayang. Dia kena basuh. Dia kena berusaha untuk berhentikan darah ataupun balut darah tu dulu. Dan kalau lepas dia berusaha tu darah keluar juga, walaupun banyak, walaupun dilihat keji sekalipun, tetap maaf dengan 4 syarat. Dilihat keji tu macam habis, Allah banyaknya darah, keji sekalipun maaf dengan syarat darah dia, nanah dia. Syarat pertama, jangan ada dengan perbuatan sama juga. Jangan dia sengaja pecahkan bisul, sengaja toreh, sengaja tengah-tengah, sengaja tak maaf. Jangan dia sengaja. Pertama, logik lah. Bila sebut dimaaf, janganlah buat sengaja pula, dah maaf kan, tiba dah kata maaf sengaja buat, mana boleh. Okay, betul lah satu. Yang kedua, jangan bercampur ia dengan ajnabi, sama juga.
Jangan bercampur dengan benda lain. Walaupun benda asing tu dirinya sendiri. Air liur, air mata, tak maaf kalau bercampur. Tak bercampur. Sebab tu kalau kata gigi berdarah, gusi berdarah, dia dah bercampur dengan air liur. Dia dah bercampur dengan air liur. Kalau nak kira tak ada maaf tu. Kalau banyak, kalau bercampur. Sebab dia tak boleh bercampur. Kalau berdarah dekat tangan ni, berdarah banyak mana pun maaf. Selagi dia tak bercampur. Tiba-tiba dia berpeluh. Bercampur pula dengan peluh dia. Berpeluh banyak, tak maaf dah. Ataupun air liur, kalau air mata, tak maaf. Jangan bercampur dengan ajnabi. Jangan bercampur dengan benda asing, walaupun benda asingnya dia punya sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Itu yang kedua. Kalau bercampur macam mana? Tak maaf, batal lah sembahyang. Lepas tu macam mana batal? Sembahyang lah balik, cuci. Jadi kata, alamak, habis tu macam mana? Dah tak maaf, habislah. Habislah apa? Pergilah basuh. Nanti kan kadang-kadang kita fikir, apa benda? Kalau dah tak maaf, macam mana nak sembahyang? Macam nak sembahyang, pergi basuh. Lap air tadi. Lepas tu buat balik, sembahyanglah balik. Kan susah pun. Yang ketiga, jangan lampau ia, jangan terlebih ia daripada tempat keluarnya yang ghalib berumur dengan dia. Kalau luka kat sini, ghalib kebiasaannya, dia akan berdarah kat sini. Biar je lah kat sini. Jangan dia melampau pergi tempat lain. Pergi dekat tempat sujud, pergi kat atas dahi. Dah berdarah kat situ, macam mana boleh sampai kat atas dahi? Berdarah kat tangan. Jangan dia keluar. Jangan dia pergi tempat yang biasanya, kalau dia akan berlumur dekat situ, tiba-tiba dia berlumur kat tempat lain. Tak boleh, tak maaf lah. Yang cuma dobeknya, bila dia berlumur kat tempat lain, yang kena tempat lain badan dia ataupun pakaian dia tadi tu, sikit maaf, banyak tak maaf. Sama juga. Sikit maaf, banyak tak maaf. Sikit banyak 10% ke bawah kan, dah bincang sebelum ni. Yang keempat, maksudnya sekarang ni darah tu, darah yang tidak boleh bagi pakaian. darah yang kita pakaian sekali, badan dan pakaian. Badan dan pakaian. Dimaaf. Badan yang pakaian, bila dia berdarah, yang berlumur di tempatnya. Jadi kalau pakaian tu situ lah, darah kat sini bukan kat sini, sini. Badan dan pakaian. Pada yang ketika tu lah, solat. Ketika solat. Maksud kalau lepas solat, dia kira dengan pakaian. Ya. Masih kalau kita dari pada ketika solat, masih itu dikira pada hukum tidak lagi. Kalau ketika solat, ya. Kalau luar, masih darah Najis. Kalau luar najis. Malah tambah lagi. Jika dia darah tu dah habis sembahyang dah, mesti nak sembahyang lain pula. Macam lepas nak sembahyang tu, sembahyang Zuhur hujung waktu pukul 4. 4.30 nak sembahyang Asar pula. Kan? Yang tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Tadi kan sah tu, banyak darah. Tadi tengah sembahyang tu keluar. Ini baru nak sembahyang Asar, cerita lain. Maka dia kena basuh balik. Dan dia kena buang balik. Cuma kat sini dia gini. Dia ada dua masalah. Yang pertama, darah yang keluar, hukumnya begitu. Ketika sembahyang, darah keluar, maka dimaaf dengan syarat dia tak pergi merata-rata. Dia pergi di tempatnya. Maaf, banyak sekalipun. Itu satu cerita. Kalau sebelum sembahyang, dia kena berhentikan darah. Tak boleh dah sembahyang yang lain, tak boleh. Okey? Tiba-tiba dia tak boleh berhentikan darah sebab darah tu tak keluar. Maka dimaaf yang kedua pula. Maaf kerana darurat pula. Sebab apa tak berhenti darah keluar? Maka dia pun basuh. Dia balut, keluar juga. Asalnya tak maaf tu. Keluar balik. Sebab tak sembahyang lagi kan? Tapi dah tak boleh buat apa dah. Sebab basuh keluar, balut keluar. Dia dah jadi tak apa. Maaf serana darurat sampai tak boleh sembahyang. Jadi ada dua maaf sebelum sembahyang kat situ. Ada dua maaf. Jangan kata, tadi tu sembahyang, tengah sembahyang keluar. Sekarang ni kena bercik. Dia pun cuci, darah keluar balik. Tak maaf, tak sembahyang lagi. Dia cuci, darah keluar balik. Tak maaf, kau tak sembahyang lagi. Kena. Macam bila nak sembahyang? Maka kerana tu dia maaf balik. 2 kali maaf kat situ. Setelah dia berusaha sebelum sembahyang, keluar balik. Maaf lagi, walaupun sebelum sembahyang. Asalnya tak maaf. Maaf kenapa? Darurat tu maksud apa? Habis tu, cuba bagi penyelesaian. Macam mana nak buat? Darah, lap keluar. Balut keluar. Macam mana nak buat? Maaf yang kedua. Kalau sebab ada buku yang kita baca yang awal, maksudnya darah yang ada pada dekat sini dah kena bagi. Kemudian
di panjang. Kalau itu pun dulu, kalau lain tampung katanya, jatuh bawah ke apa? Yang kat bawah tu lah. Sini dia tidak masalah. Ah. Okey, kita dia lain panjang, jatuh pun boleh kain. Itu yang nombor 4. Last. Ini yang nombor 4. Ini nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4 lah campur. Yang keempat, jangan berpindah ia. Tadi jangan berlumur di tempat lain. Maksudnya kalau luka kat situ aje lah. Jangan pergi tempat lain. Secara umumnya gitu. Nombor 4 dia kata lagi. Dan jangan berpindah ia daripada tempat keluarnya kepada tempat lain. Itu tempat lain. Tempat keluar tu maksud sini. Jadi biarlah sini je yang berdarah-darah. Kenapa kena sampai ke peha? Ni yang satu lagi. Ni menarik juga ni. Ini jangan berpindah ia keluar daripada tempat lain. Kena faham maksud tempat lain. Maksud tempat lain tu, maksud tempat lain, jangan berpindah ia daripada tempat keluarnya kepada tempat lain. Nak faham tempat lain tu. Tempat lain tu kalau kita kata berdarah kat sini, ni, sini pun tempat lain juga. Tapi bukan maksud tempat lain tu itu. Maksud tempat lain tu tempat yang jalan dia keluar. Kalau berdarah dekat sini, dia akan tempat pertama di tempat dia. Yang kedua dia akan pergi ke mana? Masa kita nak gerak tu dia akan pergi ke bawah kan? Maka dia akan mengalir ke sini. Itu dia panggil tempat dia juga. Mungkin dia boleh pergi ke sini. Itu tempat dia juga. Tu maksud tempat dia, bukan tempat lain tu. Tempat dia ataupun jalan dia. Okey. Pegang macam ni kan? Berdarah kat sini. Okey. Ini bukan tempat. Bukan tempat dia. Ini masih lagi tempat dia. Tengoklah sendiri. Bila kita pegang gitu, gini, dia akan mengalir ke tangan kita. Ini tempat dia, bukan tempat lain. Sebab kita pegang gini. Kemudian dia akan menitik kena dekat peha kot, ataupun masa duduk dia kena terus ni. Pinggang. Mengalir banyak ni, cerita banyak ni. Sehingga ke lutut, namanya tempat dia. Maaf juga. Sehingga ke kaki, ke betih, sampai ke kaki, sampai ke buku lali. Maaf juga. Itu maksud dia. Jangan berpindah daripada tempat keluarnya ke tempat lain. Maksudnya campur dengan nombor 3, tempat keluar yang ghalib berlumur dengan dia. Campur dua tu. Ghalib berlumur, ghalib mengalir, kebiasaan mengalir. Kan kita ada graviti, dia akan turun ke bawah. Maka apa yang dia turun tu semua kena badan dan pakaian saja. Tempat tak? Tempat sembahyang tak boleh. Bila dia turun, kena dekat kaki kita penuh dengan darah kat situ. Masih lagi maaf. Walaupun dah masuk tempat sembahyang, cuma darah tu jangan boleh ada kat tepi tu. Boleh ada dekat tempat sujud. Sebab sakit kat sini. Kenapa? Tempat sujud tu pula ada darah. Tak, maaf. Tempat tu. Macam contohnya darah tu ada dekat dahi. Macam mana boleh ada dekat dahi? Tengok besar mana. Seposen ke bawah. Maaf. Tempat-tempat lain, ni tempat lain. Macam mana boleh pindah ke sini? 3 dengan 4 tu campur. Jadi kalau dia berpindah, dia menitik ke mana? Menitik tu, menitik jalan dia ke? Ya, jalan dia. Itu namanya tempat dia juga. Menitik tu kat mana? Kalau kat sini, darah kat sini, ni jalan sini, semua nama jalan dia ni. Ni nama tempat dia. Sampai ke bawah. Ini bukan. Belah sini. Bila ada dekat sini, sedangkan darah hanya tempat kat sini, macam mana boleh pindah? Mungkin kita terpegang, terpindah tu. Bila pegang, tengok. Sikit banyak. Sikit. Maaf. Banyak. Tak maaf. Tu maksud dia. Atas kain, atas badan, alright, boleh. Janji jalan tu, kita tengok dulu. Makna kena jaga sungguh. Jaga sungguh. Dah lah sakit, jaga tak. Kena jaga sungguh. Kalau kena kat kain menitik, tak dekat peha. Tak apa. Tempat jalan dia. Dia macam ni tau. Kita nak faham maaf ni, kenapa dia dimaaf? Kerana dia susah. Cuba bayangkan macam ni kita nak halang darah yang banyak tu daripada mengalir. Macam ni. Waladdallin. Kan susah. Maka sebab tu dia maaf. Dia nak senangkan kita, syarat nak menyenangkan kita. Maka biarlah dia mengalir, maaflah, dah memang jalan dia. Tu jalan dia. Kena maaf. Dan ada lagi, tapi tak ada sebut dalam ni. Ada satu dobek lagi, iaitu kalau keluar daripada rongga terbuka, tak maaf. Kalau banyak rongga terbuka. Yang ni cerita pasal maaf, cerita pasal tak maaf pula. Jika dia keluar kat rongga, hidung, mulut, telinga, kemaluan, kubur dubur, tu rongga terbuka tu. Okey? Mata tak masuk. Jika dia keluar sikit, maaf. Keluar banyak, tak maaf. Keluar darah ke, keluar najis ke, tak maaf. Tak maaf. Dengan maksud,
Kalaulah telinga berdarah, banyaklah kita panggil, bila banyak lebih 10% lah. Banyak, tak maaf. Dengan maksud, walaupun dia mengalir tempat dia, tak maaf, batal sembahyang. Sebab rongga terbuka. Ataupun keluar hidung, tak maaf. Kan, kita cerita sebelum ni kan. Sebab bila batal sembahyang, tutup hidung kan. Saya dah cerita dah sebelum ni. Bila batal sembahyang, terkentut, nak keluar daripada saf, kena keluar daripada saf. Jangan rupa-rupa sembahyang, berdosa. Masa nak keluar tu, sunat, dalam kitab Sabilal tulis, banyak kitab, dia kata sunat tutup hidung. Tapi ada orang dia tutup gini, nak keluar. Hari tu tak tahulah, habis sembahyang tak tahulah, jahanam sembahyang aku gitu. Dia tutup gini, dia mengajilah, maknanya kitab besar pun. Dia mengajilah. Tutup hidung disunatkan tutup hidung jika batal sembahyang dan nak keluar. Masa nak keluar tu sunat tutup hidung. Dia minta lalu tu tutup hidung ni. Lagilah orang tahu dia kentut. Tujuan tutup hidung tu bukan nak bagi tahu tepi sikit aku kentut, tak. Tujuan nak bagi tahu jangan orang berkata-kata apa hal tu tiba batal tu. Kentut lah tu, dia tu kentut. Ada bau, ada rasa dalam hati dia. Bau, patut aku bau tadi, hilang khusyuk dia. Sebab bila kita tak tahu dia kenapa dia batal, kita boleh mungkin ni kita tak peduli lah. Tapi kalau kita tahu kalau dia batal, apa lagi kalau batal tiba-tiba kentut lah. Kan mengganggu, ganggu walaupun tak bau. Kalau kita tahu orang kentut, walaupun kita tak bau, walaupun tak ada bau, dia ganggu walaupun tak bau. Ganggu. Bila kita tahu orang tu kentut, kita tahu orang tu terkencing sikit, bukan terkencing banyak, terkencing sikit, kita tahu orang tu terberak sikit, terkincit sikit, semacam kita rasa, yelah kesian, satu sama, tapi ada rasa macam apa? Ada sesuatu, dia akan ganggu sembahyang kita. Jadi bila batal kerana kentut, kerana keluar apa-apa sebagainya, nak keluar kena ambil uduk, kena basuh ambil uduk. Jadi masa nak keluar orang akan bercakap-cakap, hilang khusyuk orang. Menghilangkan khusyuk orang makruh, kadang-kadang haram. Orang tengah sembahyang elok-elok kita. Jadi caranya tutup hidung. Tutup hidung tu bukan gini, nak bagi tahu tutup hidung tu gini. Tu tutup hidung. Dia pergi tutup gini. Confirm dah kentut. Bila tutup, kenapa? Ini cerita kita. Kiaskan cerita kita. Jika dia keluar ikut rongga terbuka, tak maaf walaupun tak maaf, sikit maaf, banyak tak maaf. Bila menjadi hidung berdarah, bukan tipu, tutup je. Hidung berdarah. Jadi tak adalah dia berkata-kata. Ketuk lah tu. Ketuk homo. Geng ketuk. Tak adalah dia orang kata-kata. Dia orang bagi je lah jalan. Maksudnya bagilah kita nak keluar. Dia tutup gini. Tutup hidung tu gini. Agak-agak contoh macam nak tumpah. Macam tu lah maksud dia. Sebab kalau keluar ikut rongga terbuka, banyak, tak maaf. Ada pendapat dekat kalau batas bayar tutup mulut. Tutup mulut. Boleh juga. Tutup mulut, tutup hidung, tutup gina, tutup telinga. Tak pelik telinga berdarah apa? Dengar imam baca bestnya berdarah telinga. Tak tahulah. Apa benda pun. Maksud tutup mulut boleh juga. Tutup mulut. Ada juga. Yang pentingnya tak nak bagi orang berkata-kata. Orang berkata-kata lah sembahyang. Kalau tak ada orang tiba-tiba setengah sembahyang Allahu Akbar apa berkata-kata, ini kan kalau ada orang kat depan macam-macam kan. Ke Allah Akbar terus khusyuk, terus rasa macam duduk bawah air terjun. Tak ada orang kacau pun tak khusyuk. Ini ada orang kat depan dia sibuk nak lalu, lepas tu tutup hidung, lepas tu nampak macam kentut, lagilah masalah. Tu tujuannya. Maka jika dengan perbuatan sengaja buat keluarkan darah tu, atau lampau ia daripada tempat keluarnya, dia dah berpindah bukan tempat jalan darah tadi, atau datang ia daripada yang ajnabi, atau darah tu daripada asing bukan darah dia, maka tiada dimaaf melainkan sedikit juga sebut tadi. Betul, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui dengan sebenar-benar, bisawab dengan sebenar-benar tahu. Dan jika sembahyang seorang dengan najis, dan jika sembahyang seorang dengan najis yang tiada dimaaf daripadanya, dia sembahyang sedangkan dekat badan, dekat pakaian dia ada najis, najis tu tak maaf. Hal keadaan lupa atau jahil dengan dia tak tahu, tak belajar, jahil, tak belajar,
Tak belajar. Maka lupa atau jahil, maka jika diketahui akan dia di dalam sembahyang. Baik. Kalau jahil macam mana nak tahu dalam sembahyang, kan? Ketahui dalam sembahyang tu lupalah. Dia lupa baru teringat. Alamak, dekat kaki ada najis, dekat dalam poket ada najis. Kalau jahil tu macam mana kena ngaji? Maka wajib dimulai lain jika ada waktu. Maksudnya kalau masa waktu sembahyang tu ada lagi, sembahyang balik. Dia tak panggil qada, dia panggil sembahyang balik. Sebab ada waktu lagi, kan? Dan jika habis waktu, dah tak ada dah, maka wajib atasnya oleh qada. Kena qada lah, dah tak ada waktu. Inilah yang muktamad. Kalau lupa atau jahil, lupa tu okey lah bila teringat. Kalau jahil, macam mana? Maksudnya tak tahu dulu-dulu. Betul lah. Masalah, banyak nak kena qada tu. Ini bagus ni, tengok Dan qaul qadim Imam Syafi'i tiada wajib qada. Sebab benda dah lepas, tak wajib qada. Qaul qadim Imam Syafi'i, dan dirajihkan akan dia oleh Imam Nawawi di dalam Majmu', dalam kitab Majmu' dia. Imam Nawawi pun sokong dia, dan iaitu dhaif. Tu pendapat dhaif, iaitu tak kena qada. Sebab benda dah lepas, jangan dikenang, itu tak kena qada. Sebab dia pendapat dhaif. Dia pendapat dhaif, tak kena qada, dan dia qaul qadim. Imam Syafi'i, dia ada dua qaul, dia ada dua pendapat, dia ada dua fatwa. Ketika dia duduk di Mesir, kan, ketika dia duduk di Iraq, dia berfatwa lah. Dia ada anak murid dia kata gini, dia mengajar fatwa lah, dia keluarkan fatwa hukum. Kemudian dia berpindah ke Mesir. Ketika dia di Iraq ni, yang dia kena macam-macam tu, kena pemerintah Mu'tazilah tu, kan. Imam anak murid dia Imam Hambali kena sebat, kena penjara sampai nak terbuka seluar dia. Sakit ni kena sebat. Yang pemerintah tu, pemerintah Mu'tazilah tu. Mu'tazilah dia suruh kata apa? Al-Quran tu qadim ataupun baru. Qadim ataupun hadis. Baru ke qadim? Nak faham tu kena ngaji tauhid lah. Maka Imam Hambali kata dia angkat Quran lah. Quran ni. Ni Quran ni, dia angkat Quran. Bukan Quran kalamullah. Quran kalamullah yang wujud kidam baqaq sampai kalam tu, itu memanglah qadim. Siapa kata baharu kafir terus. Tu memanglah qadim. Sifat Allah semua qadim. Ini cerita ni kalamullah ni, Quran ni. Qadim ke baru? Dia pemerintah Mu'tazilah tu suruh kata baru. Sebab kan dia dakwat apa semua. Dakwat tu takkanlah kata qadim. Baru tu maksud sebelum ni tak ada. Memanglah kertas ni sebelum ni tak ada, sekarang ada dakwat. Tapi dia suka kata baru. Imam Hambali tak, dia kata qadim juga. Kena penjara. Kenapa? Anak murid datang, kenapa? Ngaku ajalah maksud tu. Dia kata bimbang, takut orang guna perkataan aku nanti. Kata kalamullah yang lain, bukan kalamullah yang ni. Kalamullah yang Quran yang kertas ni, yang lain, yang betul tu. Bimbang. Orang akan datang. Maka dia kena. Imam Syafi'i dia pakai kalam tauriyah. Dia apa, pandai berkata-kata. Kalam tauriyah apa? Double meaning. Apa? Ada dua makna tu, kan? Bila kena tu semua tu, kalau tidak dah ramai dah kena bunuh, kena tangkap, kena penjara. Dia kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sebab soalan dia, Al-Quran ni qadim ke baru? Dia tak jawab baru ke qadim. Macam ni dia jawab ni. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ini baru. Habis anak murid semua marah. Kau tengok anak murid kau Imam Hambali sanggup, dia tetap berpegang kata qadim. Dia bimbang takut disalah erti, kan, bimbang takut akan datang. Tapi baru kena gertak sikit Imam Syafi'i, dah mengaku, dah ikut pemerintah Mu'tazilah. Keempat-empat ini adalah baru. Dia kata aku tak kata Quran tu baru. Aku kata empat ni jari aku. Keempat-empat ni baru. Memanglah baru. Lagi dia lepas terus dia pergi Mesir. Ni cerita terus dia pergi ke Mesir. Pergi Mesir sebab kau tidak kena, kan?
Sebab dia nak mengajar dia kena ikut apa yang dia cakap. Mungkin ada spy ke bagi tahu pemerintah nanti. Kan susah. Maka terus dia hijrah pergi ke Mesir. Di Mesir, dia keluar fatwa lain sikit. Dia baik qaul jadid baru. Qadim tu qaul qadim tu lama, qaul jadid tu baru. Dia kata ni. Dan qaul qadim Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, ada pendapat dia, fatwa dia. Ketika ada lepas dia berpindah ada di Mesir, ada pendapat dia tu berbeza dengan sebelum tu. Dan tak banyak, bukan semua. Adalah beberapa yang tak sama. Dulu dia kata lain, sekarang dia kata lain. Antaranya saya sempat catat untuk pengetahuan am kita. Setiap rakaat, bukan, dan kebanyakan kita ambil kata mazhab Syafi'i ni, kebanyakannya atau majoritinya, boleh kata semua qaul jadid, pendapat baru. Pendapat lama kita tak pakai. Kecuali 20 ke 21 kecuali 20, lebih kurang lah 20 pendapat je kita ambil. Kita tu maksud kita yang mazhab Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i ambil yang lama, tak ambil yang baru. Selain daripada 20 ni, semua pendapat baru. Termasuklah ni pendapat ambil yang baru ni, tak ambil yang lama. Yang perbezaan ni, yang baru dengan yang lama, setiap rakaat baca surah semayang. Itu qaul baru dia, qaul jadid ketika dia di Mesir sebelum dia meninggal. Setiap rakaat semayang surah 3-4 pun surah. Tapi qaul lama dia 2 rakaat kuat, 2 kemudian lepas pada tahiyat awal tu sir perlahan. Maka kita tak pakai qaul baru tau, kita pakai qaul lama. Tak banyak, ada 20 je beza. Apa lagi? Babi najis mutawassithah, basuh sekali je babi. Ketika dia di Iraq, bila di Mesir gitu gini. Yalah, dia pergi berpindah, berhijrah, bertambah ilmunya lagi, maka dia tukar. Dia kata bukan mutawassithah, mughallazah. Itu pendapat muktamad. Maghrib, waktu maghrib kalau mudah-mudah kira 15 minit. Boleh kata kita 15 minit. Lebih kurang, ataupun 12-13 minit aja. Maghrib habis lah lepas tu. Habis lah, jannah. Tu qaul apa tu? Tu qaul jadid, qaul baru dia. Tapi kita tak pakai. Kita pakai qaul lama dia, pendapat lama. Maghrib, daripada maghrib sampai isyak, berapa? Sejam ke 50 minit gitu kan. Tapi pendapat baru setelah dia berpindah, dia kata tidak. Sebenarnya maghrib lebih kurang, tak lebih 15 minit. Dia adalah kiraan dia. Kiraan dia adalah baca qabliyah, ba'diyah, sembahyang maghrib gitu gini, tak lebih 15 minit. Teruk tak kita? Kalau ambil yang tu. Habis tu lepas 15 minit tu masuk isyak ke? Tak. Lepas 15 minit tu tak ada waktu kosong. Macam mana lepas subuh nak pergi ke Zuhur, kan kosong. Tak ada waktu. Macam tu lah. Setelah 15 minit maghrib habis, tak ada, kosong. Sehinggalah isyak macam biasa. Isyak betul lah. Jadi kalau mudah-mudah kata, pukul 7 suku maghrib, 7.30 habis, 8.30 isyak. 7.30 sampai 8.30 kosong. Tak ada waktu. Macam mana subuh, habis subuh sehingga ke Zuhur. Itu pendapat baru dia tu. Tapi kita tak pakai. Dan ada orang pakai baca kitab dia. Dia baca kitab kot. Kitab besar tu. Dia amalkan. Dekat mana? Dekat Pulau Pinang. Saya pun dengar cerita orang je. Lama dah cerita. Lama masa tahun berapa belahan, 70-an kot, 80-an ke 90-an. 90-an bukan, 80-an kot. Dia baca, dia amal. Iaitu dia sembahyang maghrib cepat-cepat, lepas pada tu 15 minit dia terus main isyak. Juga dia salah faham. Dia terus main isyak. Kejap Jabatan Agama Islam sampai kat madrasah tu. Kenapa? Dia silap faham. Walaupun nak mengamal silakan, tapi isyak ikut waktu isyak weh. Dia salah faham. Dia ingat habis maghrib terus isyak. Tak, waktu kosong. Dia salah faham. Jadi nak beramal silakan, sembahyang awal bagus. Dia silap. Dia ingat habis maghrib terus isyak. Jaib datang. Kecoh lah kejap, saya ingat lagi lah. Jaib datang, apa hal sembahyang isyak awal ni? Sembahyang isyak pukul 7.30. Kenapa ni? Dia pun bawa keluar kitab. Datang geng-geng tu pun pandai juga. Ini betul qaul jadid dia.
Dan masa maghrib betul 15 minit saja, betul. Tapi isyak tetap masuk macam biasa. Habis tu nak buat apa ni? Macam mana lepas subuh dengan zuhur lah. Oh ya ke tu? Dah amal berapa lama tak tahu. Silap. Dia tersilap. Okey. Itulah ada banyak beberapa perkara lagi. Biarlah ke stop kat situ. Jadi, yang ni saya nak sebut ni. Alamak, sempat ke? Sempat kot yang terakhir ni. Dan kata fakir, Tuan pengarang Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha, pengarang kitab ni, dah kata al-fakir, dia istilahkan dirinya fakir, dia kata tiada harus memberi fatwa dengan qaul qadim ni. Sebab dia pendapat dhaif, iaitu apa-apalah, dia bukan bab najis je, bab apa sahaja. Jika ada pendapat mu'tamad, ada pendapat dhaif. Pendapat mu'tamad, pendapat dhaif. Qaul jadid, qaul qadim. Pakai yang jadid kan? Okey. Ada pendapat dhaif, ada pendapat mu'tamad. Dia kata tiada harus memberi fatwa dengan qaul qadim ini, melainkan amal bagi diri jua. Dan syarat pertama bagi diri sendiri, bukan suruh orang buat. Yang kedua, waktu masyaqqah, susah, kepayahan, masalah, ada masalah, sempit, seperti sakit atau takut ketinggalan daripada kawan di dalam perjalanan, umpamanya dia pergi musafir ramai-ramai tengah-tengah padang pasir, kalau dia semayang gini kena tinggal. Itu contoh macam tak berapa sekarang ni macam itulah. Sekarang lebih pada bila terkepit dalam hutan, tak boleh nak buat, ada pendapat dhaif, gitu lah. Apabila sakit tak boleh nak buat apa, pendapat dhaif. Bila nak sembahyang dalam hospital gini tak ada orang boleh tolong apa semua, pendapat dhaif. Tu baru boleh. Dia pertama syarat untuk diri dia sendiri, bukan untuk ajar orang. Yang kedua, ketika terkepit masyaqqah, tak kisahlah terkepit tu apa, sempit dah, maka waktu tu boleh amal dhaif, pendapat dhaif. Tapi tak boleh nak ajar. Boleh, kan ada dua pendapat, satu mu'tamad, satu dhaif. Pendapat dhaif tu pendapat ulama juga, mazhab Syafi'i juga. Jadi boleh je. Tak boleh kata gitu. Dia kata tak harus, tiada harus. Tak boleh bagi fatwa gitu. Habis tu nak bagi untuk berfatwa, untuk bagi yang mu'tamad. Tapi beramal tak semestinya mu'tamad. Beramal boleh dengan yang dhaif, pendapat kedua, ketiga, keempat. Boleh. Tapi beramal tu untuk diri dia sendiri saja. Dia tak boleh ajar orang. Kalau ajar memang tu. Okey, tengok contoh aja ni, bukan ajar. Tapi ajar juga, contoh. Taklik boleh tarik tak? Taklik. Kan lepas kahwin kan wajib kena taklik tu. Padahal kita kena paksa tu. Kalau tak nak boleh tak nak pula. Memang Tok Kadi tak sign. Tok saya nak sign surat nikah tu, taklik dulu. Apabila aku meninggalkan isteri aku, tengok negeri lah. Saya tak kahwin lagi kat Pahang. Dulu tak tahu ada negeri lain-lain. Sini berapa bulan. Lupa. Kena kahwin sekali lagi ni. Apabila aku meninggalkan isteri aku, 4 bulan. Dia lain-lain negeri. 4 Tak. Semua pakat-pakat tak ingat. Sah geng-geng. 3 bulan ke 4 bulan? Apabila aku meninggal, tak apalah, kita letaklah. Apabila aku meninggalkan isteri aku selama 3 bulan Qamariyah, tidak memberi nafkah, lupa dah ayat dia gitu gini ni. Dan datang ia kepada qadi, datang ia kepada aku atau qadi, bayar RM1 berapa? RM1 lah, membayar gini, maka jatuh talak satu. Saya tak kerti lah nak sebut ayat dia. Tu taklik dia panggil. Boleh tarik balik tak? Maksud batalkan taklik tu. Maksudnya lepas dah tu cancel. Aku tak jadi, ya Allah, tak jadi taklik. Boleh tak tarik balik? Tarik balik. Kena tahu tak benda tu? Kalau boleh tarik balik, memang buat apa dia paksa gitu? Tak boleh lah. Tapi pendapat dhaif dia boleh tarik balik. Yang itu tak boleh ajar. Tapi ajar juga, tapi tak boleh ajar. Tak ajar ni bukan ajar, nak bagi tahu je. Kalau tidak, pakat-pakat tarik nanti. Dan bila tarik, jadi huru-hara tak masyarakat? Jadi huru-hara. Macam mana jadi huru-hara? Jadi negara pun jadi huru-hara, agama pun jadi runtuh. Jika disebarkan, boleh tarik balik. Macam mana? Bila dia tarik balik, maka tak jadi taklik tu. Kemudian dia tinggal isteri dia, cukup syarat. Isteri dia pergi ke pejabat kadi, dan dia pun bayar RM1, maka jatuh talak. Kalau nak kira, dia tarik, tak jahanam. Lepas tu dia kahwin lain, lepas habis iddah. Aku dah tarik, kan jahanam. Memang jahanam lah. Maka waktu tu macam mana? Masa tu pemerintah menang, iaitu macam mahkamah lah, qadi menang.
Maksud tak lawan, dia ada kuasa khusus. Pemerintah ni dia ada kuasa khusus yang tak ada. Malah pemerintah dengan maksud wakil-wakil dia lah, jabatan-jabatan ni. Dia boleh ceraikan bini orang boleh. Ada orang marah baru ni, taklah baru sangat, sebelum PKP hari tu. Mengamuk-ngamuk kat Selangor. Orang faham, mudah-mudahan tak ada buat kerja gini. Dia cerai bini aku. Tok Hakim cerai bini dia. Yalah, bila dia dah macam ni gini, nafkah tak bagi, orang ni datang bercara tak bercara gini. Kalau macam tu berpisah dengan cara elok, tak nak lama. Akhir sekali Tok Hakim cerai dia. Cerai bini dia. Dengan ini saya mufarakah, saya mengasihkan. Bahasa lain cerai. Ketuk dem. Mengmekak-mekak marah. Dia kata, mana boleh orang lain cerai bini orang lain? Memang orang lain tak boleh, tapi Tok Hakim dengan maksud pemerintah boleh. Dia ada kuasa khusus, dia boleh cerai bini orang oi. Tapi ada syarat lah, buat bahasa begitulah bahasanya. Bukannya pergi Tok Hakim, aku cerai bini kau. Bukan gitu, adalah syaratnya. Dia dah datang ngadu wakil sekali, dah tak nak cerai kan. Tok Hakim kata, ni memang layak dah, tak boleh lah. Tak boleh dah bersama. Kan cerai, maka dia pun ceraikan, mufarakah bini orang. dia ni cerai bini aku. Marah sebab antara orang yang Tok Qadi atau Tok Hakim tu duduk di tempat saya duduk area situ. Dia pergi rumah tu, cari kat rumah. Nak sentuh-sentuh mahkamah lah weh. Sampai ke rumah dia kata, "Kau cerai bini aku. Kau mana boleh cerai bini aku?" Kau boleh cerai bini orang? Memang tak boleh cerai, tapi ketika dia duduk di tempat tu, dia bukan dah orang. Dia adalah pemerintah. Dia bukan orang. Tengok main hakim besar boleh cerai bini orang tu. Kelakar tu. Allah hai. Jadi pemerintah ni dia ada kuasa lah 845. Okey. Jadi pendapat dia kata tak boleh dia ajar pendapat dhaif. Dengan maksud ajar untuk amal. Tak boleh. Tapi kalau ajar untuk, yalah mestilah kita nak beritahu bahawasanya fiqh ni ada pendapat mutamad, ada pendapat dhaif, begini-begini, mestilah beritahu baru pandai. Itu tak nama ajar suruh amal. Itu nak bagi tahu. Malah ada pendapat syaz. Satu lagi. Dia ada pendapat ni, dia ada beberapa. Dia ada pendapat mu'tamad, dia ada pendapat kedua dia panggil. Pendapat tu bukan dhaif, tapi pendapat kedua. Kuatlah juga. Dia ada pendapat dhaif, dia ada pendapat syaz. Syaz ni, dia pendapat syaz ni ganjil, pelik. Ada pelik. Banyak pendapat syaz tu. Pendapat syaz memang tak boleh amal walaupun apa keadaan sekalipun. Pendapat syaz memang tak boleh amal. Tapi adalah mazhab Syafi'i pun ada pendapat syaz. Pemuzik kesaksiannya tidak diterima. Marah pemuzik. Kesaksiannya tak dapat diterima. Kalau nak jadi saksi ke, pemuzik tak dapat diterima. Pendapat mazhab Syafi'i tu. Kalau tengok anak bulan kata nak buat Ramadan, tak jadi Ramadan sebab kau pemuzik. Lepas tu kita kena nilai balik pemuzik tu apa? Orang yang nyanyi macam mana? Nyanyi sekali-sekala kat bilik air ke pemuzik tak? Ke jadikan karier ke jadi macam mana? Tu panjanglah balik cerita. Mazhab Hanafi yang syaz juga, yang pelik sikit. Arak boleh minum, tapi arak yang dinamakan nabis, bukan khamar. Khamar memang haram ijma' ulama. Siapa kata khamar itu halal, halal tapi sebab menghalalkan yang haram. Tapi kalau nabis ada pendapat syaz semua tu. Nabis ni macam tu juga, campuran macam buat arak juga, tapi bukan daripada anggur. Dia buat macam daripada jagung ke, dia buat daripada apple ke. Dan cara dia buat tu, nabis tu adalah cara-cara dia. Adalah. Tapi sebenarnya dia bukan arak, dia macam air perahan buahan. Tapi mestilah ada, bila dia peram lama sikit mesti akan keluar kan, macam tapai tu. Tapai ada alkohol dalam tu? Ada, salah tak ada. Banyak persen pula tu. Taklah banyak sangat. Berapa persen? 4% ke? Apa? 0.4%? Tak tahu. Dah ada. Adalah mendapat. Saya nak cerita begitu je. Jadi sekejap anjing babi syak menghilangkan dia dahulu. Okey. Jadi pendapat dhaif tak boleh amal, tak boleh difatwa suka-suka, beramal untuk diri sendiri, itu pun kalau dia ada ilmu. Okey, kita habiskan. Dan jika syak ia, adakah najis ini dahulu daripada sembahyang atau kemudian daripada dia, maka tak wajib qada. Yang kata lepas sembahyang tengok ada najis. Najis ni sebelum ke selepas? Sebelum ke selepas sembahyang? Sebelum sembahyang ke selepas sembahyang? Tak tahu mana satu, tak dapat 50-50, tak kena qada. Okey.
Bersalahan jika yakin ia syak pada menghilangkan akan dia dahulu daripada sembahyang, maka wajib diulang akan dia kerana asalnya tiada suci daripadanya. Kalaulah dia yakin sebelum ni memang dah kena najis. Sejam dah. Sebelum ni memang dah kena najis. Sebelum ni dah kena najis dah. Lepas tu dia semayang. Lepas semayang, dia tengok najis. Dia kata macam ni, sebelum ni dah kena najis. Sebelum ni dah kena najis. Dah ada najis. Dia yakin ada najis. Kemudian dia sembahyang. Lepas sembahyang, dia tengok najis tu tak ada. Gitu. Tu ayat dia. Lepas sembahyang, dia tengok najis tu tak ada. Tapi dia syak, aku dah cuci ke belum? Cuci ke belum? Cuci ke belum? Cuci ke belum? Tak cuci. Dia wajib qada balik. Kena faham betul-betul bab ni. Tadi dia semayang, dia tak tahu, sebelum tu tak tahu ada najis ke tidak. Lepas semayang, ada najis tak? Tak tahulah 50-50, ada najis. Bila kena? Tak tahulah. Sebelum ke selepas semayang tak tahu, tak dapat yakin. Maka walaupun bila dia tak dapat yakin, tak kena qada. Tapi kalau dia tahu sebelum semayang memang ada najis, lepas semayang dia tak basuh lah ni. Kalau dia basuh selesai lah. Lepas sembahyang dia tengok najis dah tak ada. Aku basuh ke tak? Tak ingat lah. 50-50 lah basuh ke tak? Tak sah semayang dia, walaupun tak ada najis. Sebab al-aslu baqa'a makana ala makana, kembali kepada asal. Dia kata kerana asalnya tiada suci daripadanya. Itu simple je, dah banyak sekali. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis. Itu stesen dia. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis, lain daripada anjing dan babi. Bulu pula, bulu gajah, apa tu? Bagal. Bagal. Himar. Apa beza himar dengan bagal? Dia kata bagal. Macam mana? Yang kata orang bodoh bagal lah. Himar, kaldai. Bagal apa? Bagal. Tengok lah. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis. Wallahu alam. Kita sudah ingat